Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan rendah diri ayahanda nak bertanya, uzlah, adakah kita patut beruzlah atau apa sebenarnya definisi uzlah? Minta jasa baik ayahanda huraikan. Baik, Ananda yang dikasihi, setelah kita menziarah makamnya Syekh Ahmad Maulana, Anda mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana Ananda Puan telah membawa ayanda ke tempat tersebut. Syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Wan. Di atas pertanyaan Ananda, apakah boleh kita uzlah di kubur, di gua, di hutan, perkara yang baik. Rasulullah pun pergi ke gua Hira itu bertujuan untuk apa? Cuma bahasa saja berbeza. Ada mengatakan uzlah, ada mengatakan bersuluk, ada mengatakan bertapa, ada mengatakan bersemedi. Bermacam-macam istilah. Pokoknya di sini kita mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada hiruk pikuk kawan-kawan, sahabat-sahabat, menjauhkan diri daripada fikir perniagaan, kesibukan dunia. Kita pergi uzlah ataupun bersuluk ataupun bertapa ataupun bersemedi, mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada kebiasaan kita. Sebagaimana Rasulullah, kenapa Rasulullah nak mencari Allah di Gua Hira? Apakah di rumah tidak ada Allah? Sedangkan Allah di mana-mana. Di rumah ada Allah, dalam jamban toilet ada Allah, dalam kereta ada Allah, dalam kebun getah ada Allah. Allah di mana-mana. Tetapi kenapa kita pilih tempat-tempat seperti begitu? Sebetulnya muslim-muslimat, para pendengar, kepada Wan sendiri, kita ingin cari kelainan. Seumpama contoh kita makan nasi di rumah. Apa beza kita makan nasi di tepi pantai? Apa beza kita makan nasi di tepi sungai? Pastinya ada suasana kelainan bila kita berkelah makan nasi di tepi sungai. Betul tidak? Itu makanya kita pergi mengajak anak-anak kita, jom kita berkelah di tepi pantai, bakar-bakar ikan di tepi pantai. Apakah tak boleh bakar ikan di dapur rumah? Di dapur rumah juga boleh bakar ikan. Tetapi kenapa kita pilih bakar ikan di tepi sungai, bakar ikan di tepi pantai, makan di tepi pantai? Apa sebab? Sebab dia ada kelainan. Itu makanya kita beramal ibadah dalam rumah berbeza dengan ibadah di dalam gua, di atas bukit, di tepi kuburan. Ada beza. Tetapi benda sebegini tak boleh difahami oleh mereka-mereka yang fiqh, yang tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Dia tidak pernah menikmati apa yang kita makan. Ini yang dikatakan la yazuk wa la ya'rif. Orang yang minum saja yang tahu manis masinnya. Jadi orang yang tak pernah minum mengatakan bid'ah. Itu bid'ah, ini bid'ah. Jadi sebab mereka tidak pernah mengalaminya. Jadi atas pertanyaan anda itu teramatlah baiknya. Cuba kita tengok sejarah-sejarah ulama dulu. Tidakkah beliau pergi bertapa di gua, di bukit, Jadi kenapa kita tak boleh ikut jejaki ulama-ulama dahulu?
Jadi jawapannya boleh. Janji, iktikad kita, niat kita. Itu dia kata innama a'malu binniat. Bermula sesuatu itu di atas niat kita. Begitu juga menziarah kubur. Kita bukan nak pergi sembah kubur. Kita bukan nak minta keramat kubur. Kita pergi menziarah. Muslimin muslimat, para pendengar, pada Wan sendiri, kita boleh menziarah zoo negara, boleh menziarah muzium negara. Kita boleh melawat, bawa anak isteri tok nenek ke muzium negara, ke zoo negara. Kita boleh, bukan? Kenapa di kuburan tak boleh? Menziarah zoo negara, tempat binatang. Ulama-ulama Wahabi boleh bawa tok nenek dia ke mana? Ke zoo negara, ke muzium negara. Tetapi apabila bawa ke kuburan, bid'ah, sesat, ahli neraka. Jadi seolah-olah double standard, orang putih kata. Seolah-olah apa nama double standard ni? Bertindih kefahaman itu. Jadi muslim-muslimah, dengar baik-baik akan kata-kata saya ini. Jangan terlampau lah. Kalau nak Wahabi pun, Wahabi lah, benar Wahabi itu. Tapi saya menyeru kepada orang Wahabi, jangan terlampau lah. Nanti dibenci orang. Muak lawyer kita apabila muzium negara. Boleh pergi tak? Boleh. Bawa anak-anak cuti sekolah tok nenek, kalau boleh yang dah mati pun nak korek balik, bawa pergi ke zoo negara, tengok binatang. Tetapi apabila ke kuburan, bid'ah. Menziarah zoo negara, tengok binatang, tak bid'ah. Pergi melawat binatang, tidak bid'ah. Melawat kubur para ulama, bid'ah. Jadi jangan terlampau lah. Saya tidak membantah, tidak membenci, tidak juga menyokong ahli sunnah wal jamaah, tidak juga menentang Wahabi. Tapi jangan terlampau. Kita sekarang ini bukan zaman Jepun, bodoh. Kita cerdik. Ada dengan media elektronik, kita boleh ukur itu semua. Ya, jadi berbalik kepada uzlah, balik kepada bersuluk. Ya, macam ni. Bersuluk, beruzlah artinya bersendiri. Apa arti bersendiri? Bukan artinya mengasingkan diri. Arti mengasingkan diri ini bukan mengasingkan daripada orang ramai sebetulnya. Mari kita tingkatkan tadi. Kita tingkatkan sikit kefahaman tadi. Sejati sebenar-benarnya hakikat bersuluklah, uzlah lah, betapa ini artinya mengasingkan diri. Mengasingkan diri ini bukan menjauhkan diri pada orang ramai. Sebetulnya uzlah ni dalam rumah pun boleh, di dalam panggung wayang pun boleh, di dalam stadium bola pun boleh orang bersuluk. Bukan saja di bukit buka, dalam gua, dalam kubur, tepi kubur, tidak. Arti mengasingkan diri ini, asingkan diri kita supaya nampak Allah. Ini yang orang tak faham. Lalu kita mengasingkan diri dalam bukit. Itu pun baik juga, bagus. Pada peringkat pertamanya bagus. Ada kelainan. Makan tepi pantai dengan makan di rumah. Begitu juga ada kelainan. Ibadah di rumah dengan di bukit. Ibadah di rumah dengan di kuburan. Itu lain. Tetapi kalau kita tingkatkan lagi, arti sebenarnya mengasingkan diri ini bukan pergi jauh-jauh. Mengasingkan diri kita ni supaya kita terlihat Allah. Seumpamanya beras, ada antah, ada batu, kita asingkan batu tu supaya
Tinggal sejati-jati beras untuk dimasak. Kita tengok asingkan batu, asingkan antah. Ini dikatakan mengasingkan diri. Bukan membuang diri, bawa diri dalam bukit. Ini kefahaman yang tinggi sikit. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri bukan mengasingkan dengan orang ramai. Menjauh daripada anak isteri. Jauh daripada masyarakat. Bukan begitu maksud hakikat. Mengasingkan diri seumpamanya kita mengatakan Allah gagah. Gagah kita asingkan supaya nampak gagah Allah. Allah Maha berkuasa. Kita asingkan kuasa kita supaya nampak kuasa Allah. Allah melihat. Kita asingkan melihat kita supaya kita nampak melihat Allah. Ini arti mengasingkan diri. Allah melihat, asingkan melihat kita. Kita buta. Allah mendengar, kita asingkan pendengaran. Aku tuli ya Allah, aku lemah ya Allah, aku buta ya Allah, aku mati, aku tak ada ya Allah. Kita asingkan supaya nampak kudrat iradat sama bahasa kalam ilmu hayat itu Allah, Allah, Allah. Jadi ini boleh terjadi di panggung wayang. Boleh terjadi di bilik mesyuarat. Boleh terjadi di kenduri kahwin. Biarpun orang ramai. Sebab kita asingkan diri kita tidak semestinya dalam bukit. Ini maksud hakikatnya ya. Jadi anda Wan, para pendengar ibu di masa kalian, fahamlah kita. Ya, tidak salah kita mengasingkan diri di kuburan. Bila kita beribadah di kuburan, perasaan kita dekat kepada Allah itu, ya Allah. Kita hilang takut kita kepada hantu syaitan, ya Allah. Rasa kita ini telah mati, ya Allah, menghampiri. Ini orang tak tahu sebab mereka tidak alami. Cuba anak Wan pergi, Allah, rindu nak pergi kesekian kali. Jadi teruskanlah anda niat yang baik itu, mudah-mudahan berkat orang-orang wali Allah ini memang hebat. Kita menziarah kubur Tok Kenali seumpamanya. Apabila kita balik, kita mendapat satu ilham yang indah yang selama ni kita tak faham. Mimpi-mimpi yang indah. Itu barokahnya. Tapi bukan di situ tujuan kita. Tetapi insya-Allah kalau kita terjun sungai anda, pasti badan kita akan basah. Pasti. Kalau kita melawat tempat-tempat wali Allah, pasti barokah ilmunya akan mengalir. Tidak banyak. Pasti sedikit mengalir ke darah daging kita. Itu makanya pergilah ke gua, ke kubur, pergilah. Ya. Jangan dengar sangat ulama-ulama, jangan dengar sangat aliran sekarang ni ya. Kubur tak boleh, maulud Nabi tak boleh, zikir tahlil tak boleh, talqin tak boleh. Kenapa ni? Benda yang baik. Sekali lagi saya bagi tahu, ziarah muzium negara boleh bukan? Bid'ah tidak bukan? Ziarah zoo negara, tempat binatang, bid'ah tidak kan? Ziarah kubur bid'ah. Masya Allah. Orang yang lupa kepada orang mati, tandanya lupa kepada orang hidup. Jangan buat kawan dengan orang macam ni. Itu maka kalau orang mati, kita kena ziarah. Kenapa? Orang yang ingat kepada orang yang mati, seumpama dia ingat kepada orang yang hidup. Kalau dia tak ingat kepada orang mati, jangan buat kawan dengan orang macam ni. Dia tidak akan ingat kita sesama orang hidup ni. Pasti dia tak ingat. Tanda dia ingat kepada orang hidup, dia ingati orang yang mati. Jadi kita boleh buat kawan. Apalagi orang hidup, orang mati pun dia hormat. Inilah kawan. Ini orang mati, tak boleh ziarah mati. Tandanya dia tidak menghormati orang yang hidup. Itu saja dulu anak anda. Di atas pertanyaan itu, pergilah.